أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan nikmat Allah, dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang mulia ini Allah ketemukan kita. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih memanjangkan usia kita. Alhamdulillah, hari ini kita berada di Ramadan, alhamdulillah 9 Ramadan, dan kita bersyukur kepada Allah SWT kerana doa kita telah makbul oleh Allah SWT. Doa yang Nabi ajar kepada kita, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ada satu lagi, Allahumma barik fi Rajab wa barik fi Sya'ban wa ballighni Ramadan, kata Rasulullah SAW. Jadi kita bersyukur kepada Allah SWT kerana kita dipanjangkan usia kita. Hari ini kita masuk Ramadan. Apapun sampaikan kami pada Ramadan itu telah dimaksudkan oleh Allah SWT. Ada sahabat-sahabat kita, mereka tak sempat masuk Ramadan. Kenapa Nabi berdoa wa ballighna Ramadan? Sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Kerana bulan Ramadan itu ada sesuatu yang istimewa buat kita. Katalah besok kita puasa, hari ini hari akhir Sya'ban, esok kita berpuasa. Kita dah masuk Ramadan petang tadi, terbenamnya matahari pada Sya'ban, masuknya terbenam matahari tadi, kita dah masuk Ramadan. Bila masuk Ramadan, kita dah berapa jam hari ni? Dah hampir pukul 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 2 jam setengah. Maknanya kalaulah kita mati malam ini, balik janji meninggal, maka kita diwajibkan keluar zakat fitrah. Zakat yang membersihkan diri kita. Kita ada zakat emas, kita ada zakat fitrah, kita ada zakat tumbuh-tumbuhan, kita ada zakat ternakan, kita ada zakat galian. Zakat emas kalau kita pakai gelang sampai ke lengan, kita dapat keluar zakat. Zakat galian itu barang emas galian, timah dan sebagainya. Zakat tumbuh-tumbuhan, tapi ada satu zakat lagi, iaitu zakat fitrah. Tapi mesti masuk Ramadan dulu. Alhamdulillah, kita dah masuk Ramadan, kita dapat keluarkan zakat fitrah untuk menyucikan diri kita daripada dosa-dosa. Sebab itu Nabi berdoa wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami bulan Ramadan, walaupun tak sempat puasa esok, tapi kita dah sampai Ramadan. Alhamdulillah, hari ini kita berada di Ramadan. Bersyukur kepada Allah SWT. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, malam ini insya-Allah kita akan bawa satu tajuk, iaitu persiapan sebelum Ramadan. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu kutiba, fi'il yang menunjukkan perbuatan yang dah laku. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti mana telah diwajibkan ke atas mereka-mereka sebelum kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Maknanya natijah puasa kita, akhir puasa kita bukan sebab hari raya, bukan sebab kita nak balik kampung. Penyudah puasa kita itu la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa pada Allah SWT. Itu yang sebenarnya kita berpuasa. Sebab itu ulama meletakkan, nak capai la'allakum tattaqun itu mesti ada dua. Bagi kita kena ada dua. Apa dia? Yang pertama siyam, yang kedua qiyam, baru capai la'allakum tattaqun. Kalau takat kita puasa saja tak capai tuan-tuan. Semua
puasa. Saya 3 bulan sekali mengajar hospital. Dia kata, ustaz, mandi ubat free. Saya kata, susah nak tunggu lama. Tak apa, tak payah tunggu, datang ambil ubat, cek 3 bulan sekali datang. Saya mengajar hospital. Nak buat gini semua saya tunggu. Tapi walaupun tak payah tunggu, pergi dalam tengah hari, jumpa yang orang sebelah, dia kata, saya sudah, dia kata saya dah datang pada pagi tadi. Saya puasa daripada pukul 12 malam tadi. Sekarang pukul 1 tak dapat. Puasa juga dia pukul. Kadang-kadang jumpa dengan Cina. Saya puasa daripada malam tadi pukul 11. Puasa juga dia. Sampai pukul 12 tengah hari tak buka-buka. Puasa juga dia. Maknanya kalau kita setakat nak puasa, menahan diri daripada lapar, orang lain pun boleh puasa. Tapi puasa kita yang Allah sebut nak capai matlamat natijah itu la'allakum tattaqun, itu mesti ada siyam wa qiyam. Makna puasa dan qiyam, yang ini berdiri malam. Kalau siapa saja puasa saja dia tak capai la'allakum tattaqun. Mungkin seronok sebab boleh raya sebab orang sambut raya, kita pun raya. Orang pakai baju Melayu, kita pun baju Melayu. Orang balik kampung, kita pun balik kampung. Tapi matlamat natijah puasa itu nak jadi orang yang takwa, kata Tuhan sebut tu la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu jadi orang yang takwa. Tak sampai bisa ada qiyam. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sampailah Tuhan sebut ada satu malam al-syahr, tanazzalul malaikatu wa ruh, turunnya malaikat malam itu. Banyaknya malaikat yang turun malam itu sebanyak batu-batu yang ada di dunia. Jadi kalau kita tak diri malam, harap puasa saja tak jumpa. Sebab itu kena ada qiyam. Nabi sebut man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang man qama, siapa yang berjaga malam, man qama, siapa yang berdiri malam dengan penuh keimanan, percaya adanya satu malam al-syahr, wa ihtisaban, sungguh-sungguh nak cari sungguh-sungguh, ni bukan main-main, nak jadi la'allakum tattaqun, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan dosa-dosa mereka itu yang telah lalu. Hebat. Jadi kita umat Muhammad SAW syukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita. Ta'arrau lailatul qadri imanan, imanan, carilah lailatul qadar dengan penuh keimanan untuk kita mencapai la'allakum tattaqun. Baik, balik ke tajuk tadi. Dalam masa singkat ni, kena laju sikit, tidak sampai matlamat. Baik, tuan-tuan, alhamdulillah, kita niat duduk i'tikaf di masjid, kita niat nak sembahyang tarawih, nak qiyam, dan kita niat nak menuntut ilmu. Dapat semua kali malam ni. Dapat semua kali. Sebab Nabi kata barang siapa yang menuntut ilmu pada bulan Ramadan ini, setiap langkah yang dia langkah datang ke majlis ilmu, ditulis baginya 100 kebajikan. Berapa langkah kita datang tadi? Walaupun kita nak kereta, tak ada balik berapa langkah. Alhamdulillah, niat untuk ilmu, jangan benci pada majlis ilmu. Mudah-mudahan kita menjadi la'allakum tattaqun. Jadi apa nak buat Lailatul Qadar? Kalau jumpa malam-malam nak qiyam ni, Nabi kata sembahyang maghrib berjamaah. Kemudian kita mandi. Kalau nak qiyam malam, sunnah Nabi sembahyang maghrib berjamaah. Tak masjid tak apa lah, kat rumah pun alhamdulillah lah. Lepas tu mandi. Mandi. Kita mandi petang kan, tak apa lah mandi sekali lagi, ikut sunnah
bangun qiyam malam, akhir sekali kita sembahyang subuh berjamaah, orang itu akan dapat yang disebut sebagai al-isya. Kalau tak bertemu pun dia bercari dengan bersungguh-sungguh, insya-Allah Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dia ampunkan dosa-dosa. Balik pada tadi doa Nabi SAW persiapan Ramadan. Nabi berdoa, Allahumma barik li fi Rajab wa barik li fi Sya'ban wa balighni Ramadan. Doa Nabi. Apa kaitan dia? Kerana pada bulan Rajab lah Allah Subhanahu wa ta'ala menjemput Nabi, membawa Nabi pergi ambil sembahyang. Sebab sembahyang ini ada kaitan dengan puasa. Sebab itu nak capai la'allakum tadi, la'allakum tattaqun itu mesti ada siyam, puasa, mesti ada qiyam. Kalau Tuhan tak jemput Nabi ambil qiyam, kita nak sembahyang macam mana? Ini persiapan Ramadan tadi. Sebab itu Nabi berdoa, Allahumma barik li fi Rajab. Sebab bulan Rajab itulah kita dapat sembahyang. Cuma cara Nabi SAW dijemput malam itu, cara merentas dan cara menegak. Mungkin orang jarang fahamkan bab ni, saya nak cuba nak bawa malam ni. Nabi dibawa malam itu cara merentas. Kenapa Nabi tak dibawa malam itu daripada yang disebut sebagai khatib, tempat Nabi duduk malam itu, iaitu di antara Kaabah dengan Makam Ibrahim, nama dia khatib. Kalau pada situ loncat naik atas Kaabah, terus itu naik ke langit sampai di Batu Mahmud, kan lagi senang. Tak payah lagi nak merentas daripada Masjidil Haram Mekah nak pergi ke Masjid Aqsa di Palestin. Terus menegak. Di sini nak menggambarkan kepada kita bahawa kehidupan kita di dunia ini tak boleh hubungan kita dengan Allah saja, mesti bersama-sama dengan manusia. Sebab itu malam itu Nabi dibawa cara merentas. Nabi diperlihatkan dengan berbagai-bagai keadaan manusia. Ada manusia yang sedang bercucuk tanam, dapat hasil buah nanti, manusia juga. Maknanya kita disuruh buat baik dengan manusia, bersedekah dengan manusia. Ada orang yang sedang ketuk kepala, ada seorang gunting lidah, macam-macam hal. Semua okey manusia tu. Potong lidah sebab dia banyak cerita orang, kata orang, mengumpat orang. Ini dengan manusia juga. Sebab nak capai tadi la'allakum tattaqun, maknanya siyam wa qiyam tadi kena ada jaga ni. Walaupun kita nak tuju pada Allah SWT, tapi dengan manusia ada kaitan. Tak boleh nak menghantar ke orang, tak boleh nak mengumpat ke orang. Puasa dengan siyam ni dia berkait apa? Kemudian Nabi jumpa lagi macam-macam. Akhir sekali Nabi pergi ke Masjid Aqsa. Di sana Nabi-Nabi yang asal daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi Musa AS sedang menunggu Nabi SAW. Kerana mulianya manusia ini, semua Nabi-Nabi sedang menunggu Nabi. Nabi Musa, Nabi Isa minta nak jadi umat Muhammad SAW. Dan akhir sekali itu Nabi Isa akan turun. Selepas Imam Mahdi, turunlah Nabi Isa. Tapi bukan di Semarang, bukan di Malaysia, di Palestin. Imam Mahdi turun, waktu subuh sampailah Nabi Isa. Dia ada khamat, nak sembahyang subuh, dengar orang sebut Nabi Allah dah, Nabi Isa AS. Lantas Imam Mahdi
mundur ke belakang, mempersilakan Nabi Isa naik ke atas jadi imam. Jawab Nabi Isa, Imam Mahdi lah jadi imam, sebab khamat tadi ditunjukkan khas untuk Imam Mahdi. Baru ditepuk belakang Imam Mahdi oleh Nabi Isa. Di antara dua peringkatnya baru Nabi Isa naik jadi Nabi Mahdi yang jadi imam. Itu hebatnya. Tapi ajaran yang dibawa, agama yang dibawa oleh Nabi Isa bukan zaman Nabi Isa, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu barulah mereka berbincang untuk lakunya peperangan untuk menghapus semua orang ini. Laknatullah. Yang kerja pertama Nabi Isa adalah mematahkan salib-salib yang ada, kerana membuang caci maki orang yang menyatakan bahawasanya dia anak Tuhan dan dia adalah Tuhan sebenarnya. Itu kerja dia. Baik, balik ke cerita tadi. Kemudian barulah Allah angkat Nabi Muhammad SAW menegak naik ke langit. Kita fahamlah bahawasanya mesti ada hubungan manusia. Jaga hubungan manusia. Sebab Nabi diperlihatkan tentang kelakuan manusia yang tidak melakukan kebaikan kepada semua manusia. Ambil semayang. Banyak ulama mengatakan pada malam 27 hari bulan Rejab. Baik, daripada semayang tadi, kenapa Allah jemput sebelum masuknya Sya'ban, masuk Ramadan, ambil semayang? Kerana semayang itu perlu dijaga. Jaga semayang sama jaga macam jaga puasa. Jaga puasa sama macam jaga semayang. Aurat dalam semayang, aurat dalam puasa. Aurat dalam puasa, aurat dalam semayang. Jadi kalau kita puasa, jagalah aurat kita. Jangan buka sana, buka sini. Jaga semayang. Nabi kata 3 benda yang kita segerakan semayang. Bila masuk waktu kita semayang, kita tunggu untuk semayang, nak semayang. Puasa Allah nikahkan dengan semayang. Nak semayang waris, bagi makan dulu. Allah bagi makan dulu. Sebab manusia boleh dapat makan, Masya Allah. Lepas tu tengok pasal Ramadan penuh kan. Sebab suka pada makanan. Punya seronok tu minum air segar ataupun segelas buah kurma sendiri. Sunat-sunat Nabi makan buah kurma tu bukan macam kita makan. Kita makan buah kurma ada biji-biji masuk mulut, nampak dapat sangat. Nabi dia buka biji kat bawah. Sunat Nabi. Sebab nak kena jaga orang, ada buah kurma yang makan bubuk, ada kurma ada ulat. Tengok dulu, bismillah, makan, jangan duduk. Makan ganjil. Biji ke, 3 biji ke, 5 biji ke. Kalau lapar sangat, makanlah 2 biji ke. Boleh makan, tapi ganjil. Baik. Kemudian kita semayang. Tidur malam, qiyam mulai. Bangun pagi, makan sahur dulu. Bagi makan dulu. Lepas tu pergi semayang. Dua-dua ni berkaitan. Sebab itu jangan puasa saja, semayang tidak. Jangan semayang saja, puasa tidak. Tak capailah alat kita. Baik, itu yang pertama. Jadi persiapan kita bermula daripada bulan Rejab untuk nak joinkan dengan la'allakum tattaqun, iaitu semayang. Baik. Yang kedua, apa yang Nabi buat Ramadan ini? Nabi minta supaya masuk syurga. Jadi kita kena minta masuk syurga. Setiap malam untuk Bilal baca Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna, ya Allah, Tuhan kami minta masuk syurga. Bagi syurga kat kami, ya Allah. Jadi kita disunatkan kita minta masuk syurga. Kalau kata muka tak malu pun tak malulah, sebab Nabi minta. Aku buat, Nabi buat, Nabi suruh Aisyah minta macam tu. Kata
Wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Yang ketiga, minta jauh daripada neraka. Untuk bila baca vitamin kan, jangan untuk bila baca vitamin kita pun tak faham. Jadi untuk bila faham, kita pun faham. Baru nama doa. Syarat nak doa makbul, mesti minta dan mesti dengan hati. Bil lisani wa bil qalbi. Minta dengan mulut, dengan hati. Kalau minta dengan mulut saja tak faham, tak jadi. Semua orang boleh hafal. Doa bukan untuk dihafal, doa untuk difaham. Kalau minta, tak jadi. Kena doa dengan hati. Lepas tu serah pada Allah SWT. Allah yang nak menentukan makbul ke tidak. Jangan salahkan Allah SWT. Baik. Kemudian, kenapa kita dimintakan jauh daripada neraka? Minta jangan masuk neraka. Yang Nabi minta je, yang Nabi ajar pada isteri je. Kerana neraka ni Nabi diperlihatkan tentang orang duduk neraka macam mana. Antara yang Nabi lihat dalam neraka, banyak orang miskin, orang kaya-kaya kurang. Kita faham tak? Banyak harta dia dapat, bukan banyak soal. Bagaimana dapat, mana dibelanjakan, untuk apa, jual zakat atau tidak, dalam hak kita ada hak orang lain. Macam sahabat saya pun, dia jumpa saya 2 rumah, dia kata ustaz balik kampung, balik. Upah dia boleh 29 Ramadan tu. Sebab kita tahun ni katanya, kata Imam Ghazali rahmatullah dalam kitab Ihya Ulumuddin, seandainya Ramadan jatuh pada hari Ahad, Lailatul Qadar akan jatuh pada malam 29 Ramadan. Malam orang sibuk, malam orang balik kampung, malam orang nak baca waksi, malam orang buat tempat, cukup sibuk. Itu kata Imam Ghazali, jatuhnya Ramadan hari Ahad, Lailatul Qadar akan jatuh pada malam 29 Ramadan. Baik. Tanya ustaz balik, saya kata balik. Apa saya bikin ustaz? Kita fikir dia bintang. Dah sambil lalu nak pergi bintang. Kalau kita pergi bintang, kalau kita banyak bawa duit, nanti kita nak beli banyak. Bila beli banyak, masuk dalam kereta, tengok dalam kereta banyak, boleh kan tanya, Malaysia kan tanya, ni beli apa? Buka satu keluar. Sebab kita ada duit, kita beli barang banyak. Tapi kalau kita tak ada duit, dia hintai-hintai tengok kosong je, dalam buku kosong je, jalan. Sama lah dalam aku di mana masyarakat ni. Kalau kita banyak urusan, banyak nasihatnya. Kalau dah miskin tak ada apa, jalan je lah. So juga, ini ramai orang miskin. Jadi orang kaya pun jangan sani, jaga, jaga hak-hak orang miskin, hak-hak orang memerlukan. InsyaAllah kita terlepas. Memang kita disuruh cari dunia dan cari akhirat. Dan lagi satu, Nabi lihat dalam neraka ni ramai orang perempuan. Ramai orang perempuan. Kenapa orang perempuan ramai? Kata orang ulama, sebab ramai orang perempuan ni, salah satunya mereka susah nak jaga orang. Jadi kita suami kena jaga isteri kita, anak-anak kita. Aurat mereka tanggungjawab kita. Anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Jadi aurat anak isteri kita kena jaga. Sebab kita ada tanggungjawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Kamu adalah pemimpin, tanggungjawab, dan kamu akan disoal tentang kepimpinan kamu. Jadi aurat itu wanita lebih, kecuali muka dan tapak tangan. Lelaki senang sikit, daripada pusat sampai ke hujung. Senang lah jaga. Kalau tengok rambut lelaki tak teringin, tak teringin, kasar macam dawai. Rambut lelaki lah, macam kulit tembakau. Rambut lelaki, rambut perempuan nampak aduh cantik. Tengok rambut pun teringin lah. Tengok telinga orang lelaki, ya Allah, kasar.
perempuan banyak orang, kena jaga. Kena buka sana buka sini. Sebab Nabi dah tengok dah. Nabi semayang tu, Suara pun orang. Sebab seorang perempuan sedap, seorang lelaki tak sedap. Saya pernah nulis anak, nulis lagunya lah, lagu apa, zikir lah. Lagu-lagu tak pandai kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Itu sedap tu. Tapi anak saya tak sedap juga. Tengah jam saya punya zikir, habis-habis dia celik tengok. Ya Allah, suruh ayahku tak tidur-tidur. Lagi buat lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Allah. Kita bawa malam dia boleh. Habis setengah jam sampai sejam pun, habis dia sudah buka mata tengok kita. Lama. Tapi kalau mak dia, kalau atuk nenek dia nyanyi La ilaha illallah, la ilaha illallah, tak sebab habis dia dengar lah. Dia dengar lah. Sebab suruh mak dia sedap. Jangan-jangan atuk dalam sebelah pun dengar agak. Nampak dengar sekali. Kalau dengan bapak-bapak dia nak. Sebab mak dia nyanyi. Kalau bapak tak sedap. Alright. Ini jaga Jadi itu yang pertama. Maknanya wanita susah nak jaga aurat dia sebab dia banyak cakap. Ini tegur untuk diri saya dan untuk tuan semua. Kita ada anak isteri. Yang kedua, kenapa wanita ramai dalam neraka? Kerana mereka susah nak jaga hati suami. Itu kata ulama. Kerana wanita ini, isteri-isteri ini susah nak jaga hati suami. Kalau mereka boleh jaga hati suami, maka mereka akan dapat pahala seperti mana pahala Siti Maryam yang dipelihara ahli syurga, yang suci, tak disentuh oleh sesiapa. Tapi kalau tak boleh jaga hati suami, maka itulah sebab mereka banyak masuk neraka. Isteri masuk neraka, suami pun sekali ditarik masuk. Dan sebab mereka ada, kita pun kena juga. Sebab kita ada tanggungjawab. Waktu muda pun sama, pakai baju untuk orang lain, kat rumah pakai baju besar untuk suami, turun tangan menusuh rumah. Nak pergi kerja, make up pakai bedak sampai berjam-jam. Kat suami pakai bedak pada situ ya. Yang suami tak apalah, dah setuju lah, cik hati kan. Nak keluar rumah, kat orang nak pergi jabat, pakai minyak wangi, beli sampai 100 lebih. Ini kat sini kan belah tanam tempat saya. Tapi kat suami, minyak cakapok lah, bulu penuh dia. Suami pun ambil hati kan? Itu sebabnya. Dah tua pula, dah dapat cucu, pagi dengan cucu, tengah hari pun dengan cucu, petang pun dengan cucu, malam cucu nyatuk, bawa dah diri. Patutnya dah tua-tua ni, kita sebagai seorang anak, jaga anak-anak. Jangan bagi orang mak-bapak kita masuk neraka. Kita pun sama juga. Lebih kurangnya anak dia hantar kat nenek, atuk. Yang atuk tu merana. Kenapa pakcik tak balik ke ni? Balik rumah aku dah buat apa dia kata. Dia asyik cucu dia je. Ada bawa diri lari sana lari sini. Jumpa saya baru ni, kenapa datang ni? Daripada Perak. Dia kata tak nak isteri. Ada. Habis dia sibuk dengan cucu. Yang atuk datang duduk sini. Yang 4 bulan nak duduk sini. Maju. Jadi kita kena jaga bapak kita daripada hati mereka. Jangan sebab kita mereka bergaduh, walaupun tak bertengkar, tapi hati tu rasa. Jadi mak kita buat sesuatu pada bapak kita, asbab masuk neraka daripada kita. Jadi
Masjid Haram di Kaabah pada bulan Sya'ban. Baik itu Sya'ban dengan Rejab itu ada kaitan. Allahumma barik li Rejab wa barik li Sya'ban. Jadi 16 tahun Nabi berdoa